Kita intro dulu. Inilah fakta dan data berkenaan dengan bantuan kerajaan kepada sekolah menengah persendirian Cina berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain, terutamanya sekolah agama rakyat. Here I come. Assalamualaikum warahmatullahi. Polemik berkenaan dengan bantuan kerajaan kepada sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ataupun SMPC ini memang hangat diperkatakan sejak diumumkan oleh kerajaan betapa sekolah-sekolah SMPC ini bakal menerima tajaan ataupun bantuan daripada kerajaan berjumlah 18.9 juta ringgit. Kalau dibahagikan dengan 63 buah sekolah menengah persendirian Cina yang ada dekat seluruh negara kita ini, bermaksud setiap sekolah akan mendapat peruntukan sebanyak RM300,000 setiap satu. Di mana sekolah-sekolah ini dah nama pun persendirian, sekolah swasta. Dan sekolah swasta ini biasanya sekolah T20, tetapi dapat peruntukan yang begitu banyak daripada kerajaan. Dan ini merupakan satu ketidakadilan sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Selain daripada saya yang telah membangkitkan isu ini semalam, ramai lagi pihak yang telah membangkitkan isu yang sama seperti YB Viral. Dan baru-baru ini juga Ketua Pemuda UMNO iaitu Dr. Akmal Saleh telah meminta Anthony Loke dan juga Kementerian Pendidikan serta Kerajaan Malaysia secara khususnya untuk mempertimbangkan agar menambahkan lagi peruntukan kepada sekolah-sekolah agama rakyat atau mungkin sekolah-sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan ataupun sekolah-sekolah dekat Sabah dan Sarawak. Sebab kalaulah kerajaan boleh umumkan peningkatan sebanyak 20% untuk sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ini, apalah tidaknya untuk berikan lebih sikit kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Sebab macam mana kita tahu, sekolah-sekolah agama rakyat ini mendapat peruntukan yang sebenarnya sangat-sangat sedikit. Tetapi bila kita ceritakan tentang benda ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak papa akan bising. Dia kata, mana bukti sekarang ini sebab kerajaan telah umumkan sekolah-sekolah agama rakyat telah menerima RM150 juta. Kalau sekolah menengah persendirian Cina ini cuma RM18.9 juta saja. Sekolah agama rakyat dapat lagi banyak. Bongak je kerja kau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat sini kita akan berikan segala data yang lebih lengkap beserta dengan pecahannya betapa jumlah itu walaupun nampak banyak untuk sekolah agama rakyat, tetapi sebenarnya agihannya adalah sangat-sangat tidak adil. Dan sekadar untuk recap, tuan-tuan dan puan sekalian, tahun lepas pun saya ada buat video yang seperti ini menggunakan data pada tahun lepas, tetapi pada kali ini memandangkan mereka ini tak serik-serik, memandangkan mereka ini masih lagi hendak menjalankan aktiviti untuk memberikan dana yang banyak kepada sekolah-sekolah swasta Cina ini, maka kita kena suarakan benda ini sampailah ke sudah. Tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Yang pertamanya, kita nak bandingkan fakta-fakta berkenaan dengan sekolah agama rakyat dengan sekolah menengah persendirian Cina ini ataupun SMPC ini. Kalau kita bandingkan infrastruktur lah, tuan-tuan dan puan sekalian, infrastruktur untuk sekolah agama rakyat ini sebenarnya adalah infrastruktur yang sangat-sangat asas. Janji ada bilik darjah, janji ada sekolah, itu sahaja. Kalau nak bandingkan dengan sekolah-sekolah persendirian Cina, sekolah swasta Cina ini, dia punya infrastruktur dia, fasiliti dia memang sangat-sangat lengkap, sangat-sangat mewah dan sangat-sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab dana untuk SMPC ini datangnya daripada mak bapak Cina yang memang T20 belaka ini dan juga ahli-ahli perniagaan, dan mereka ini memang kaya-kaya. Tetapi kalau sekolah agama rakyat pula yang rata-ratanya dihuni oleh B40 ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dana yang datang mak bapak pun tak banyak mana, dan dana daripada kerajaan pun sangat-sangat terhad. Terhad macam mana kita cerita kat sini? Memang betul, jumlah keseluruhan yang diberikan pada sekolah agama rakyat ialah 150 juta berbanding dengan sekolah menengah persendirian Cina ini cuma 18.9 juta. Nampak atas surface memang sekolah agama rakyat dapat lagi banyak, tetapi bilangan sekolah agama rakyat dekat seluruh negara kita ini, kalau bandingkan dengan bilangan semua SMPC yang ada dekat negara kita ini, ibarat jauh panggang dari api sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Bayangkan SMPC dekat seluruh negara pun cuma ada 63 buah, tetapi sekolah agama rakyat ini dekat Selangor sahaja dah ada 303 buah. Selangor sahaja ya, tak cerita negeri-negeri lain. Kalau campur negeri-negeri lain, entah berapa ribu bilangan sekolah agama rakyat ini, tuan-tuan sekalian. Dan bila kita bagikan 150 juta ini kepada semua sekolah-sekolah agama rakyat ini, mereka akan hanya menerima RM20,000 grant sahaja untuk setiap satu sekolah. Berbanding dengan sekolah-sekolah persendirian Cina ini, 18.9 juta ringgit bagikan dengan 63 buah
setiap sekolah dapat RM300,000. Ini tidak adil. Dan benda ini sangat-sangat tak adil. Ibarat susukan kera di hutan, anak di rumah mati kelaparan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sekolah-sekolah agama rakyat ini menggunakan sistem peperiksaan UPKK yang diselaraskan oleh JAKIM dan of course mendapat endorsement daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ini tidak menggunakan silibus yang telah digariskan oleh KPM. Mereka menggunakan sistem peperiksaan UEC dengan silibus mereka yang tersendiri, yang boleh kita katakan tidak mencerminkan semangat kemalaysiaan. Jadi mengapakah sekolah yang langsung tidak membawa silibus Malaysia ini diberikan dana yang begitu banyak sekali berbanding dengan sekolah-sekolah yang dah sah mendapat silibus yang mendapat endorsement daripada Kementerian Pendidikan Malaysia? Ini semua kerja orang gila ni Allah. Sekarang ini kita bayangkan benda ini ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekolah agama rakyat cuma dapat geran RM20,000 sahaja. Sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ini dapat bantuan kerajaan sebanyak RM300,000 setiap sebuah. Bermaksud jumlah yang diterima oleh sekolah-sekolah agama rakyat ini setiap sebuah hanyalah 6.7% sahaja daripada jumlah yang diterima oleh sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ini. Bayangkan, tak sampai 7% jumlah yang sekolah menengah persendirian Cina ini dapat diberikan kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Adakah itu adil tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kepala otak dia. Tetapi itu kalau kita cerita berkenaan dengan sekolah agama rakyat saja. Kita cerita tentang sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan yang saya bangkitkan semalam yang berada directly di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang kebanyakannya berada dalam keadaan yang uzur dan dhaif dan memerlukan penambahbaikan. Dan dekat carta yang saya berikan kepada anda ini tuan-tuan dan puan sekalian, anda dapat lihat taburan sekolah-sekolah dekat seluruh negara yang berada dalam keadaan dhaif dan memerlukan penambahbaikan dengan segera. Dan anda lihat majoriti sekolah-sekolah yang dhaif ini, yang uzur ini, yang memerlukan penambahbaikan ini, majoriti berada dekat negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Kerana itulah orang Sabah dan Sarawak kena bising. Korang pergi sokong Pakatan Harapan Barisan Nasional, korang sokong kerajaan yang ada DAP di dalamnya. Tetapi kerajaan yang ada DAP di dalamnya ini, mereka peduli tak pasal pendidikan korang masalahnya, pendidikan anak-anak Sabah dan juga anak-anak Sarawak? Sebab anda dapat lihat sekolah-sekolah daif dekat negeri-negeri ini memang sangat-sangat banyak. Tetapi dalam masa yang sama pula, sekolah orang kaya-kaya, sekolah T20 ini mendapat dana yang sangat-sangat banyak sampai RM300,000 setiap satu. Adakah itu adil tuan-tuan dan puan sekalian? Kepala bapak mereka. Dan kalau anda perhatikan, kebanyakan sekolah yang sepatutnya mendapat penambahbaikan ini lewat dapat penambahbaikan dan kebanyakannya berada dekat luar bandar. Apa cerita ini wahai Kementerian Pendidikan? Menyebut tentang Kementerian Pendidikan, tertanya-tanya juga, mana pergi Menteri Pendidikan yang duk menangis di Dewan tu, yang duk kata hanya bangsat saja, bangsat itu. Hanya pemimpin Melayu yang bangsat sahaja yang tak erti nak pertahankan Islam dan Melayu. Ini sudah boyo. Mana pergi dia? Sebab dia ni kan konon-kononnya begitu prihatin terhadap pendidikan, siap menangis Dewan sebagainya. Tapi kita tak dengar pun kenyataan beliau sejak isu ini bangkit sampailah sekarang. Mana pergi Fadlina Sidik? Fadlina Sidik ni tak tahulah tuan-tuan sekalian, duk sibuk nak tagih undi Cina belaka. Undi Melayu wallahualam bisawab. Mungkin kerana dia tahu Melayu tak boleh harap dah untuk sokong Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, maka dia bersungguh-sungguh nak tagih undi Cina gamaknya tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Yang paling penting sekarang ini, Fadlina memang gagal untuk menjalankan tugas beliau selaku Menteri Pendidikan kalau isu ini pun dia tak dapat nak settlekan dengan baik dan memastikan setiap sekolah yang lebih patut menerima dana yang banyak ini dari kerajaan mendapat keadilan yang sewajarnya. Dan kepada Fadlina, kalau anda tak reti nak buat tugas anda, berhenti sajalah, resign sahaja. Anda ni tak layak di Menteri Pendidikan, terlampau beremosi sangat, tak boleh ditegur dan macam-macam lagi, siap nak bergaduh dengan MP kerajaan dan Dewan. Tu yang kelakar tu. Tetapi kalau anda ini jenis tak reti bahasa, tak sedar diri, saya cakap terus terang, mungkin pelajar-pelajar dekat Sabah Sarawak, sekolah-sekolah dhaif ini yang memerlukan penambahbaikan tapi tak dapat geran yang sewajarnya ini, anda boleh beratur dekat depan pejabat Fadlina ini, tunggu dia, jumpa dia dan tanyakan soalan ini seorang demi seorang, biar padan dengan muka dia. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?